A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana talabil ilm warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Imam Masjid Negara Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan saf kepimpinan berangkap teman seperjuangan tim AJK Gemandur Iman. Seterusnya para jemaah yang istiqamah bersama. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemandur Iman pada malam ini. Sambungan tadabbur surah Ali Imran diteruskan mengakhiri ayat 71 pada sesi sebelumnya. InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz akan menyambung tadabbur pada ayat 72. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis dengan umul kitab dan seterusnya menyambung tadabbur dalam kuliah maghrib kita malam ini. Tafadhal masykurah ya Ustaz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada ayat yang ke-70. 72. 72. So ayat sebelum ialah tentang bagaimana orang-orang Nasrani ni dia cuba untuk menyesatkan orang-orang beriman, dan itu memang menjadi mereka punya idaman. Sebab perangainya sama macam syaitan. Syaitan memang mahu menyesatkan manusia. Bermula daripada bapaknya, Iblis. Iblis kata, la'abuyannakum ala siratil mustaqim. Aku akan sesatkan mereka. Aku akan duduk di sini dan aku akan gelincirkan mereka daripada jalan yang ini, jalan yang lurus ini. Bayangkan berapa ramai yang tidak bersetuju dengan agama Allah ni. Bermula daripada Iblis, kemudian diwarisi perangai yang sama oleh syaitan dalam kalangan jin, syaitan dalam kalangan manusia. Kemudian Allah sebut tentang wala tarda kal yahud walan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani tak pernah bersetuju dengan kita. Malah agama-agama yang lain yang tidak sealiran dengan agama ini juga tidak bersetuju dengan kita. Kita menjadi pemilik tunggal. Kita berada secara tunggal atas jalan ini. Nabi kata Islam datang dalam keadaan gharib, dalam keadaan canggung, dalam keadaan pelik. Dan dia wasatakunu ghariban, dia akan kembali menjadi pelik. Sebab tu orang-orang yang benar-benar berpegang kepada agama ini, dia memang tak tengok Netflix, dia tak tengok YouTube. Orang rasa pelik dengan dia, dia tak ada akaun Facebook. Kan kerjanya siang malam pagi petang berdakwah, dekatkan manusia dengan Allah.
Kan perkataannya sederhana, orang tak kenal dia, tak pernah masuk TV hijrah. Kan mereka yang benar-benar berada atas jalan-jalan agama ini sebab dilihat sebagai pelik, canggung. So, pada ayat 72 ini, Allah nyatakan bagaimana mereka akan buat pelbagai cara untuk menyesatkan kita. Kan dia buat komik lah, dia buat hiburan lah, dia daripada pemakanan lah. Malah dia bukan saja-saja nak belajar Islam dengan orang Islam. Kan sehingga pihak barat dia mewujudkan satu grup digelar sebagai Orientalis. Orientalis siapa? Mereka-mereka yang belajar tentang agama Islam khusus untuk mengkritik agama Islam. Ingat lagi tak saya punya soalan semalam? Dah dapat jawapan? Kan? Siapa dapat jawapan, saya bagi hadiah. Buku pada jemaah saya tentang perjanjian Hudaibiyah tu. Ya. Dah dapat belum jawapan? Sila, siapa nak jawab? Saya dah tengok recording, tapi saya dulukan jemaah lah pun cuba. Itu adalah tuduhan daripada Syiah kepada kita. Syiah bukannya orang lain, Syiah percaya pada Tuhan. Cuma mereka taksub kepada Ali dan keluarganya. Lalu dia declare, kamilah ahli bait. Kan? So apa beza dengan orang yang taksub dengan Habib-habib? Kan? Agama ini bukan agama untuk taksub pada manusia. Agama ini adalah bagaimana kita mencari jalan kembali pada Tuhan melalui alat-alat yang disediakan. So, siapa boleh jawab? Sila. Apa jawapan kepada tuduhan orang-orang Syiah bahawa sahabat telah kafir kerana tak ikut cakap Nabi sewaktu perjanjian Hudaibiyah berlaku? Jeng. Ada? Ada siapa nak cuba? Ada tak? Ustaz, kalau semua diam saya cuba Ustaz. Boleh. Sila. Tapi daripada apa yang saya faham lah perjalanan tentang sirah perjanjian Hudaibiyah tu. Kalau kata mereka menyalahkan, mungkin mereka tak mengikuti perjalanan sirah tu sampai selesai lah. Sebab sahabat mungkin marah di awalnya, tapi at the end perjalanan tu semua mengikuti apa yang Rasulullah lakukan kan. Betul. Itu yang saya faham lah, maknanya tak adalah terbatal iman mereka tu, cumanya dalam keadaan ada sedikit bertelingkah, rasa tak puas hati di awalnya. Dan mungkin puak Syiah ni membaca sampai dekat tu sebab kan diorang ni banyak tak suka, macam saya kata lah, lebih kepada taksub kepada Sayyidina Ali tu. So point untuk menyalahkan tu diambil dengan sewenang-wenangnya. Wallahualam. Okey. Cubaan yang baik. Sebenarnya jawapan kepada soalan itu terdapat dalam surah Fath. So bila kita tak baca Quran, baca tapi tak faham, maka akhirnya kita tak dapat manfaat daripada Quran yang kita baca. Dan pernyataan itu ditujukan kepada orang Syiah. Dia kata dia menganut agama Islam tapi membelakangkan fakta daripada Quran. Allah nyatakan dalam surah Fath, ada banyak tanda dan dalil bahawa apa yang dibuat oleh para sahabat waktu itu tidak dikira sebagai kufur dan kafir. Malah mereka dianggap sahabat-sahabat yang digelar sebagai tentera Allah.
Mereka digelar sebagai tentera Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah ada tentera di langit dan di bumi. Bagaimana boleh jadi macam tu? Kerana para sahabat, manusia ni kadang, bila dia dikuasai dengan emosi, chances untuk dia mendengar perkataan orang lain tu susah. Walaupun pada level sahabat, peluang untuk dia mendengar perkataan manusia itu sukar dan susah. Lalu hadirlah ibu kita, apa nama dia tu? Ummu Salamah. Ummu Salamah benar-benar menyelamatkan, minta Nabi bukan sekadar cakap tetapi tunjuk apa yang perlu dibuat. Kita juga macam tu kadang. Lihat anak kita sedang asyik tengok TV, kan? Sedang asyik tengok TV. Berkali-kali dah kita suruh, sudah tutup. Kita nak sembahyang maghrib. Kan, sampai keluar anak tekak. Tapi sebab dia tengah asyik, tengah dilanda emosi. Dia gerak tak? Tak gerak. Dia hanya akan gerak kalau dia nampak mak dia sudah pakai telekung, sudah ambil uduk, sudah betang sejadah. Begitu. So, Syiah tidak melihat itu sebagai acceptable. Walhal kita dah ada bukti-bukti. Malah dalam surah Fath ni, Allah sebut tentang kami masukkan, supaya dimasukkan orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan dalam syurga. Dalam syurga. So, mana mungkin diorang boleh masuk syurga kalau diorang kufur? Malah di hujung, ini dah masuk syurga, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannat tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah kata wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan diampunkan dosa mereka. Masuk syurga dulu baru ampun dosa. Ini terbalik. Patut ampun dosa dulu baru masuk syurga. Untuk para sahabat ni berbeza. Allah kata dimasukkan dulu dalam syurga, lalu bila para sahabat ni dengar, kami dah buat teruk macam tu pun kami boleh masuk syurga. Macam mana kami boleh masuk syurga? Habis dosa kami tinggikan suara depan Nabi tu macam mana? Allah kata wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Kami padam, kami tutup kesalahan-kesalahan keji yang mereka lakukan. Rupanya tindakan para sahabat waktu itu betul bersalah. Umar tinggikan suara, tapi Allah ampunkan. Allah ampunkan. Ini adalah komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan peristiwa Hudaibiyah yang tak ada dalam buku sejarah. Hanya ada dalam surah Fath. So begitu Quran datang, dia bukan sekadar beri panduan, tetapi ketika Allah memberi komen terhadap sejarah yang berlaku, fakta dan komentar daripada Allah tu sangat luar biasa. Sehingga kita boleh berdamai dengan tuduhan-tuduhan yang kita rasa, betul lah sahabat tu kafir. Kalau kita tak tahu cerita sebenar, tak tahu bagaimana komentar daripada Allah, kita mudah tak terpengaruh, mudah tak terseleweng. Mudah. Tapi kalau kita tahu cerita sebenar, tahu bagaimana komentar daripada Allah, apa kita rasa? Diorang ni cakap tak ada ilmu. Tuduhan-tuduhan, tomahan-tomahan, baca sekerat. Kan tak sampai kepada conclusion sebenar. So saya berharap agar bila kita melalui kelas-kelas macam ini, bukan hanya kelas saya, tapi kelas-kelas yang lain, kelas-kelas tadabbur yang lain, kelas-kelas Quran yang lain, kita boleh, kita at least
ada senjata, ada jawapan terhadap soalan-soalan yang mungkin mengelirukan orang yang tak faham, tapi kita harap agar Allah berikan kepada kita kefahaman sebenar berkaitan dengan Quran. Itu penting. So kita nak masuk ayat 72. Waqala ta'ifatum min ahli kitab. Dan sebahagian daripada ahli kitab itu berkata. Bukan semua, tapi ada yang berkata. Sebahagian daripada mereka berkata. Aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar. Berimanlah kamu kepada Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu sebelah pagi. Okay, tengok. Dia suruh tak beriman, suruh. Kau berimanlah, beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan Quran. Sebelah pagi korang beriman dengan Quran, furu akhirahu. Kufurlah pada sebelah petang. Kan? Ini dituju pada siapa? Pemimpin-pemimpin mereka ni, dia rancang macam ni. Korang, anak-anak buah dia, anak-anak buah dia, korang masuk Islam ramai-ramai. Pagi-pagi masuk Islam, beriman. Perkataan wajhan nahar tu, buat benda tu secara terang-terang waktu siang supaya orang nampak. Ramai orang masuk Islam, ramai manusia masuk Islam. Kemudian lepas tu apa buat? Wakfuru akhirah. Tapi petang hari korang keluar Islam ramai-ramai supaya orang nampak apa yang korang buat. La'allahum yarji'un. Disuruh keluar daripada Islam menjadi kafir semula. Tujuannya supaya orang-orang Islam yang lemah imannya, yang jahil akan keliru pada waktu itu. Dan bila dah keliru, bila dia kata, tengok ramai-ramai orang keluar Islam ni, dia pun yang asalnya dia berbelah bagi, nak kekal ke nak tak, nak kekal ke nak tak. Bila dia nampak ramai orang keluar, that's it, dia pun keluar juga. Malah bila mereka masuk, mereka akan kata, kami sudah rasa agama Islam. Tapi malangnya kami tak dapati apa-apa pun, tak ada feel pun. Sudah kami keluar. Malah yang masuk ni siapa? Orang-orang besar dalam agama tu. Orang-orang besar dalam agama Nasrani, orang-orang besar dalam agama Yahudi. Lalu bila dia tengok puak-puak yang tahu agama tu dah masuk Islam, tapi tiba-tiba dia keluar, something wrong. Dia ni orang berilmu. So dia nak beri tanggapan sebab Islam tak benar, maka mereka keluar. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak ada ilmu, dia akan kata apa? Betul lah selama ni aku rasa itu taktik yang mereka buat. Tuan-tuan, kita kalau ada rancangan jahat terhadap orang lain, ada tak kita reveal taktik kita? Kan? Tak. Asal tak? Kenapa Bodoh tak? lah Ustaz kalau reveal. Tapi ini, melalui Quran, Allah reveal taktik mereka pada kita. So kalau tadi, kita rasa bodoh lah kita kalau kita reveal pada orang lain. Sekarang ni Allah reveal taktik rahsia mereka pada kita. Dan hari ni, 26 Februari 2024, kita baru tahu malam ni, taktik rahsia mereka ni, bodohlah kita kalau kita tak belajar,
dan tak beringat tentang taktik ni. Kan? Allah bagi free. Apa lagi gerakan yang mereka nak buat? So kita tidak perlu pecah kepala memikirkan apa rancangan jahat mereka terhadap agama ni. Allah sudah pun beri satu persatu dalam Quran. Kita baru tahu malam ni kan? Next, apa lagi yang mereka buat? Bila ketua-ketua tu suruh pengikut mereka masuk Islam secara olok-olok macam tu, mereka dalam masa yang sama ketua dia pesan pada anak-anak buah dia jangan percaya pada agama ni. Tunjuk yang beriman tu secara luaran je, hati jangan percaya. Sebab mereka sebenarnya takut. Kalau orang-orang yang mereka hantar masuk Islam ni, Allah benar-benar campak hidayah, betul-betul beriman. So, ramai pengkritik tegar Quran. Dia belajar, dia study tentang Quran, tujuan nak kritik. Akhirnya terus masuk Islam. Terus masuk Islam. Lepas kaji memang ramai orang masuk Islam sebab mereka nampak apa yang ada dalam agama itu. Dan Allah sengaja reveal teknik macam ni. Pertama untuk memancing mereka, teruskanlah terus buat teknik yang sama sebab teknik yang sama ini boleh jadi memakan diri. Ali Imran ni dia bukan waktu pembukaan kota Mekah. Waktu pembukaan kota Mekah tu yang itu sebab masyarakat Mekah nampak kebaikan Nabi. Yang ini ni bila berada di Madinah. Bila berada di Madinah, arahan daripada puak-puak Yahudi, Nasrani untuk memesongkan orang-orang yang baru masuk Islam. Di Mekah tu kes lain lah. So, ada seorang pakar bahasa Arab. Pakar bahasa Arab. Dia ni, dia tak suka Quran. Dia tak suka Quran, tapi dia bukan tak suka. Dia tak pernah nak kaji Quran. Dia tak pernah kaji Quran. Tapi dia pakar bahasa Arab. Dia pakar bahasa Arab. Dan dia buat PhD tentang syair jahiliyah. Tentang syair jahiliyah. Maksudnya syair sebelum Islam. Dia pakar, bab syair dia pakar. Dia orang Arab, dia pakar bahasa Arab, pakar syair jahiliyah, PhD dalam bidang syair. Dan pada satu hari ada anak murid dia beri dia cabaran. Cabarannya apa? Cuba kritik susunan Quran. Selama ni dia tak pernah kaji Quran, tak ambil pot, tak ambil tahu, tak berminat. Tapi satu hari anak murid dia cabar. Cuba kaji susunan Quran, bandingkan dengan syair jahiliyah. Bila dia mula sentuh Quran, dia sudah gila Quran. Walhal umur dah lanjut tu. Tapi dia kata, wah, aku tak pernah lihat bentuk susunan kata yang seindah semacam ini. Yang selama ni aku sangat rugi
Cepat belajar, tak mengkaji tentang Quran. Dia siap ada rancangan khas dekat Mesir tentang keindahan ijaz Quran. Tu orang Arab. Ada seorang lagi profesor daripada US, daripada New Jersey, jadi profesor bahasa dekat Kuwait. Jadi profesor bahasa dekat Kuwait. Memang asalnya penentang tegar agama Islam. Penentang tegar agama Islam. Tapi bila dia mula kaji Quran, dan akhirnya dia masuk Islam dan dia keluarkan satu teori yang sangat popular sampai ke hari ini. Teori itu bernama ring composition. Ini. Ring composition, Raymond Farrell nama dia. Raymond Farrell. Nanti tuan-tuan boleh cari. Ni, Raymond Farrin nama dia. Raymond Farrin. Dia pun masuk Islam. So begitulah impak Quran ni. Impak yang luar biasa. Tuan-tuan patutnya beruntunglah bagi mereka-mereka yang mahu rapat dan dekat dengan Quran. So sebenarnya taktik yang digunakan oleh orang-orang kufur tu makan diri. Orang Melayu dia ramai tinggalkan Quran sebab pertama bukan bahasa dia. Yang kedua, dia tak nampak benda tu menarik. Yelah dah tak faham apa tarikan yang ada. Kan dah tak faham apa tarikan yang ada. So tugas kita lah untuk mengeluarkan daya penarik tu. Kan asalnya kan tuan-puan tak pernah terfikir pun nak belajar tadabbur ni. Tapi melalui kelas pertama, kelas kedua saya cuba bawa sesuatu yang menarik daripada Quran, yang tak pernah terfikir, yang selama ni tak pernah tahu pun. Kan? So sekarang ni tuan-puan sudah pun melalui surah Baqarah, kita dah lalui. Sekarang dah sampai ayat 72 surah Ali Imran. Tuan-puan perlu menggerakkan usaha untuk terangkan pula pada anak isteri, pada anak dan suami, pada anak cucu. Sikit-sikit dah lah. Tak perlu detail macam yang kita belajar ni. Sikit-sikit. Kan satu hari okey, jom kita baca ayat ni. Tahu tak ayat ni tentang apa? Dia tentang lembu. Tahu tak cerita pasal lembu ni? Kan kita dah lalui surah Baqarah tu. Tak perlu detail, bacakan saja terjemahan. Barulah anak cucu tu rasa, wow, sesuatu yang menarik. Kan, something new. Oh, dia bukan sahaja dibaca tapi boleh difahami. Oh, ada pengajaran. Apa gitu? Kan? So kemudian, apa yang berlaku? Mereka katakan, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kamu percaya melainkan pada orang-orang yang mengikut agama kamu. Ini kata ketua-ketua agama mereka. Mereka pesan pada pengikut tu masuk Islam tu olok-olok je. Kan? Olok-olok je. Jangan ikut agama tu. Jangan tinggalkan agama asal. Bila dia hantar anak-anak muda kan masuk
betul-betul masuk dalam agama Islam. Tu goyang goyang. Namun Allah Subhanahu wa taala beritahu pada Nabi, "Qul innal huda hudallah." Sesungguhnya petunjuk sebenar-benarnya ialah petunjuk dari Allah. Allah suruh Nabi beritahu pada mereka, hidayah yang ada pada kita, hidayah yang ada pada orang Islam, hidayah yang ada pada orang beriman, itu adalah pemberian spesial dari Allah. Tak ada jual di kedai, tak datang dari tempat lain. Asalnya dia nak masuk olok-olok tapi peluk Islam benar-benar, itu memang Allah beri hidayah. Hanya Allah yang boleh beri hidayah dan hanya Allah yang boleh tarik hidayah. Manusia takkan boleh nak paksa untuk orang dapat hidayah, tak. Sebab tu tugas kita ni sampaikan, jangan paksa. Sampaikan saja. Nanti Allah yang beri hidayah. Tak mahu ke kita melihat anak kita semakin seronok belajar Quran dan dia mula tanya macam-macam pada kita. Mak, kalau macam tu macam mana, Mak? Mak, kalau macam ni macam mana? Kan, kita mahu syiar semacam itu, aktiviti semacam itu berkembang dalam rumah-rumah orang Islam ni. Perbincangan hari-hari tentang Quran, tentang ilmu. Dan kita mahu begitu. So kita harap agar bila kita cetuskan sesuatu, maka mereka tertarik mahu tahu dan mahu tahu dan mahu tahu. Dan anda dapat bayangkan saya dengan isteri Hakim berbincang pasal Quran. Dia jenis manusia yang tak mudah terima fakta. Fakta yang diberi kena datangkan bukti. Kan? Tak cukup bukti dia boleh kata, abang main suka-suka dia, apa dalilnya? Apa buktinya? Kan, semalam kita orang gaduh pasal surah Ahqaf. Surah Ahqaf. Sebab bila saya bagi tahu, dia kata, ya ke? Tak pernah dengar pula. Dia boleh cakap macam tu dengan suami dia. Kan? Surah Ahqaf. Sekejap, mana surah Ahqaf? Ahqaf. Okey. Surah Ahqaf ni terbagi kepada 1, 2, 3, 4, 5 bahagian. 5 bahagian. Bahagian ketiga adalah tentang hubungan antara anak dan mak bapak. Start daripada sini dah, ayat 15 ni. Ini bahagian ketiga. Antara anak dan mak bapak. So, dua-dua kumpulan boleh jadi derhaka. Sama ada anak derhaka pada mak bapak atau mak bapak derhaka pada anak. Vice versa. Tapi tanggungjawab anak tetap menghormati mak bapak. Walaupun mak bapak dia kafir, tetap. Dan dalam ayat ni Allah ajar kita untuk mendoakan. Walaupun mak bapak kita kafir, ada doanya. Yang itu kena, kalau nak tahu, lanjut, tu kena 3 hari 2 malam dekat Genting Highland. Sambil-sambil main pakau, sambil-sambil kita belajar tadabbur surah Ahqaf. Tapi tiap kali kita lalui ayat berkaitan dengan anak derhaka, mak bapak derhaka, Allah tidak pernah beritahu tentang apa bentuk balasan. Kan? Allah tak pernah beritahu apa bentuk azab ataupun balasan kepada anak derhaka. Tak ada. Kenapa Allah senyapkan? Mungkin azab tu terlalu pedih. Kan? Itu lebih bahaya. Disenyapkan, azab tu terlalu pedih.
Dan di sini Allah ada beritahu, Him, apa berlaku kepada anak derhaka ni atau mak bapak derhaka? Antaranya ialah mereka akan dikumpulkan, qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Mereka akan dihimpunkan bersama dengan jin dan manusia umat terdahulu. Dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Dihimpunkan bersama dengan umat terdahulu dalam kalangan jin dan manusia dan mereka orang-orang yang rugi. Dan selepas daripada maklumat tentang anak derhaka ni, Allah datangkan contoh azab kepada umat terdahulu. Contoh yang Allah bawa ialah kaum Ad. Kaum Ad ni kena azab 8 malam 7 hari oleh angin puting beliung. 8 malam 7 hari. Seolah-olah Allah nak gambarkan bahawa anak derhaka ni, dia punya balasan seperti mana kaum Ad ni terima. Tapi nanti di akhirat, bukan di dunia. Saya dapat conclusion itu. Isteri saya tak setuju. Abang dapat dari mana? Apa buktinya? Dia cakap, ni bacalah surah Qaf. Tak. Tunjuk bukti. Yang dia bagi tahu, jelas, clear. Kan. So kalau dalam rumah tangga cuba bina perbualan macam tu, that's it. Anda sudah ada step untuk sama-sama minat. So bila saya dapat cabaran macam tu, saya teruskan kaji. Baca lagi. So next time saya datangkan surah ni pada dia, okay, ini buktinya. Ini kaitannya. Ini perkataannya Allah guna. Pertama yang ni, yang kedua yang ni, yang ketiga yang ni. Bukankah itu lebih seronok sebenarnya? Kan? So, kalaulah kita boleh bina semacam tu, kan menakjubkan. So tuan-tuan, begitulah sepatutnya kita melalui semua ini, kita sebenarnya melalui pengalaman-pengalaman hampir dengan Quran supaya apa yang kita ada tu kita selesa untuk share kepada ahli keluarga. Kerana Quran ini terlalu berharga untuk kita tak share. Terlalu rugi kita rasa kalau kita tak share. Kadang lepas saya baca tafsir Misbah, baca tulisan Ustaz Syari, dia jadi tepu dalam kepala ni. Ada sesuatu, dia mesti diluahkan juga. Dia mesti dilontarkan juga. Yang jadi mangsa dengar siapa? Anak dan isteri. Kadang sepanjang jalan dari balik Melaka, daripada Putrajaya sampai Melaka, saya ulas tentang surah ni. Adalah pendengar setia tapi sambil tidur lah. Saya bercakap je, diorang tidur. Sebab dalam kereta. So, kita nak at least perbincangan berkaitan dengan Quran itu subur dan mekar. Kan? Subur dan mekar. So, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan beriman kecuali apa yang kau dah ikut. Ataupun secara olok-olok aja. Qul innal huda hudallah. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, bahawa hidayah itu hanya datang dari Allah. Ayyukta ahadum mitlama utitum. Dia beri. Ni tengok. Hidayah ini ayyukta. Dia beri ahadum mitlama utitum. Dia beri kepada siapa
seperti apa yang telah diberikan kepada kamu. Tuan-puan, hidayah yang Allah beri pada Nabi SAW sama dengan hidayah yang Allah beri pada kita. Sama. Au yuhajjukum inda rabbikum. Atau mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. So Allah buka pekung di dada mereka, rancangan mereka ini. So, mereka sangat dengki kerana kita dapat Quran. Mereka tak puas hati dan mereka bimbang umat Islam yang dapat Quran akan berhujah dengan mereka di hadapan Allah dengan dalil Quran. Sebab tu penting kita faham Quran. Penting untuk kita kenal Quran. Berdiri di hadapan Allah, kita akan jadi saksi kepada kaum yang lain. Diorang ikut tak seperti panduan Quran? Kita akan jadi saksi. Qul innal fadla biyadillah. Dan sungguh limpah kurnia itu adalah di tangan Allah. Fadla ni kelebihan. Al-fadla. Innal fadla ni kelebihan. Kurniaan. Bonus. Al-fadla dekat sini ni dia banyak maksud antaranya Islam itu sendiri lebih daripada orang lain. Quran itu sendiri lebih daripada orang lain. Nabi SAW itu sendiri lebih daripada orang lain. Dan semuanya kita dapat. Dan Al-Fadlah dekat sini juga kalau ikut konteks ayat ni, dia merujuk kepada Al-Huda, petunjuk ni. Kita dapat petunjuk seperti mana petunjuk Nabi dan kita nanti bakal jadi saksi kepada kaum yang lain. Itulah bentuk fadlah yang kita dapat. Kelebihan, kurniaan. Dan Allah kata Allah beri kepada siapa yang dia mahu. Dan sekarang Allah pilih kita untuk dapat kelebihan ini. Takkanlah kita nak sia-siakan. Kan orang-orang Yahudi yang tak puas hati ni, mereka tak boleh pertikaikan apa yang Allah buat. Ahli kitab tak boleh nak pertikai kenapa orang Arab dapat kitab wahyu. Sedangkan dulu mereka zaman berzaman mereka dapat kelebihan itu. Dulu mereka pegang tampuk kepada agama ni. Allah beri mereka banyak Nabi. Lepas tu Allah tanya balik, betul ke engkau beriman dengan Nabi engkau? Bukan kau dulu? Kau bunuh ke Nabimu sendiri? So sebab itulah kita benar-benar faham Quran supaya kita punya tindak tanduk tidak menyeleweng. Tidak buat seperti mana mereka buat dulu. Jika tidak, Allah akan tarik kelebihan itu daripada kita dan Allah boleh beri pada siapa yang Allah mahu. Yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un alim. Dia beri kepada siapa yang dia mahu. Yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un alim. Dan kurniaan daripada Allah itu sangat luas dan Allah tahu siapa yang diberi. Allah tahu siapa yang diberi. Dan kemudian Allah kata apa? Yahtassu birahmatihi man yasha. Ayat 74. Yahtassu birahmatihi man yasha. Allah menentukan pemberian rahmat itu kepada siapa yang dikehendakinya. Kan tahun 2024 ni Allah beri kepada Nurizam, Allah beri kepada Puan Zaini, Allah beri kepada adik Irma, Allah beri kepada Puan Farhana. Yahtassu birahmatihi man yasha. Allah menentukan pemberian rahmat itu pada siapa yang dimahu. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah punya limpah kurnia yang besar. Maka berbahagialah, bersyukurlah kerana kita sedang diberi limpahan hidayah daripada Allah. Limpahan hidayah juga taufik daripada Allah. Bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkitabkan kitab Quran, hargainya sungguh-sungguh kerana orang di luar sana berusaha mau menyesatkan kita.
Kalau kita tidak pegang sungguh-sungguh pada Quran, Nabi kata di akhir zaman gigit dengan gigi geraham. Kalau kita tidak pegang sungguh-sungguh Fadlil Azim ini akan hilang. Analoginya macam ni. Kita sedang main rugby. Kan? Ada yang tak tahu ke rugby itu macam mana? Kan baru-baru ni Sonny Bill Williams, bekas pemain rugby New Zealand yang masuk Islam. Rugby dekat Masjid Putra. 5,000 orang datang. Ni lah, bola rugby. Kita tengah main rugby. Dan sekarang ini, kita main yang barisan paling depan. Dan bola berada di tangan kita. Bila bola berada di tangan kita, semua orang berharap untuk kita jaringkan. Rugby ni bukan dijaringkan. Dia kena bawa lari sampai ke baseline dan kita dapat poin, 3 poin. Tim kita berapa orang? 16 orang. Waktu kita pegang bola, kita sedang ditarget oleh 16 player rugby pihak lawan untuk gagalkan apa yang kita nak buat. Satu, kalau kita perlu lari, kita lari. Kalau perlu dipegang erat, pegang erat. Kalau dijatuhkan, cepat bangun dan lari semula. Kan. Lari dan lari dan lari. Aku buat contoh je rugby, aku tak kan. Aku kaki bangku. Sukan paling tinggi aku main badminton. Itu pun dah tak payahlah. Sakit urat. Tak payah. Gitu. Kan. So yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Begitulah ayat 74 ini Allah gambarkan betapa pemberian daripada Allah ni sangat berharga. Tolong jangan hilangkan. Sangat berharga. Sampaikanlah kepada anak cucu. Ini satu-satunya peluang kita. Bila kita sudah mula belajar Quran, sudah mula mengenali Quran, sudah mula tertarik dengan Quran, jangan lepaskan peluang ini. Terus genggam erat-erat, sampaikan pula pada generasi seterusnya. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa min ahlil kitab. Dan sebahagian daripada ahli kitab itu. Okay? Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yuaddihi ilaik. Sebahagian daripada ahli kitab itu, ada antara mereka, ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, dia akan mengembalikannya kepadamu. Ada ahli kitab yang jujur. Jangan pukul rata semua ahli kitab tu tak jujur, tak ada percaya. Jangan. Banyak juga dalam kalangan mereka yang jujur. Ini Allah puji ahli kitab. Ada kalangan mereka yang Allah beritahu kita dalam ayat ni, kalau kita amanahkan banyak pun harta pada mereka, mereka akan amanah dan mereka pulangkan kembali. Kan? Dan benda ni sangat crucial Allah sebut kepada bangsa Arab, sebab bangsa Arab waktu itu banyak buat transaksi dengan Yahudi. Mereka sedang banyak melakukan perniagaan. Kalau dibombat, kalau dihujani dengan, diorang ada taktik nak
apa nama, nak kafirkan engkau, tak setuju dengan agama engkau, akhirnya orang Islam takkan bermuamalah, berniaga dengan orang Yahudi. Tak gitu. Kerana Allah beritahu, diorang jujur dalam urusan harta. Boleh je buat urusan perniagaan, jual beli tak ada masalah. Mereka kadang-kadang ada benda yang diamanahkan pada mereka, mereka sangat jujur. Dia akan kembalikan amanah tu. Tengok saja orang-orang Kristian. Tengok saja orang agama lain. Bila berkaitan harta kan jujur. Jujur. Malah ada pula antara mereka. Wa minhum man ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'imah. Ada pula antara mereka yang kalau engkau amanahkan menyimpan 1 dinar, dia takkan kembalikan kepadamu kecuali kalau kau selalu tuntut, mana duit aku, mana duit aku, mana duit aku. Bila dah bosan baru dibagi balik. Allah nak beritahu ada dalam kalangan mereka yang benar-benar jujur, ada juga yang tak jujur. Kan? So ini peringatan yang umum. Sama macam orang Melayu. Ada yang sangat amanah dalam menjaga duit. Ada yang macam kawan kita bila pinjam RM5, 5 tahun pun tak bayar. Kan? Bila diminta, berkali-kali minta baru bagi. Itu pun dengan maki. Macam kita pula yang pinjam dari dia, kan? RM1 je kot. Tak nak bayar. Apa arah kan? So, zalika bi'annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu kerana mereka kata tak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi. Apa maksud perkataan ni? Mereka kata, tak apa kalau kita tipu orang-orang buta huruf macam orang Arab ni. Macam tu pula. Orang Yahudi ni dia kata, tak mengapa, tak dosa kalau kita tipu orang buta huruf ni. Dah dia bodoh, nak buat macam mana? Tu dalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Tak apa kalau kita okey je kalau kita tipu orang-orang Arab ni, orang-orang bodoh ni. Perkataan sabil dekat sini, sabil ni kita tak akan dipertanggungjawabkan. Mereka sangka mereka tak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mereka rasa itu tidak berdosa pun. So ini yang berlaku kepada Zainis. Tak apa kalau kita bunuh diorang, Tuhan tak marah. Tak apa kalau kita bom hospital, Tuhan tak marah sebab diorang ni orang bodoh. Itu tanggapan Yahudi. Yes, dia tak rasa bersalah. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Kita tak dikenakan apa-apa tanggungjawab kalau kita bunuh pun. Tak apa. Ini idea mereka. Dan idea ini juga meresap dalam kalangan kita. Pernah tak tuan-puan? Saya tak tahu tuan-puan, tapi saya dulu pernah ada kawan-kawan yang buat benda macam ni. Dia pergi tokong Cina, dia nampak ada nasi ayam, dia pergi sebat ayam orang tu, makan. Lepas tu hujah dia apa? Tak apa, kita curi dari orang kafir. Tak apa, curi dari orang kafir? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Itu salah faham. Dan itu tak faham agama. Tak apa, kita tipu orang kafir. Tak apa.
Allah sebut dalam Quran. Idea itu salah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka sedang berdusta atas nama Allah. Sedangkan mereka tahu. Hutang dengan non-Muslim tak nak bayar. Tu. Kita juga ada fahaman begitu. Apa ni ini harta kerajaan ni tak apa. Okey je. Dia prinsip tak apa. Laisa alaina, tak mengapa. Maksud tak apa tu apa? Tak berdosa. Allah tak tanya. Tu. Sedangkan apa yang dia sebut, tak apa yang disebut tu, itu adalah berkata dusta terhadap Allah. Siapa yang kata Allah tak akan tanya? Engkau? Engkau ada perjanjian dengan Tuhan. Memang Allah ada bagi sertifikat. Engkau kalau buat macam ni, memang endorsement, tak mengapa. Kan? Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka sedang berkata dusta terhadap Allah. Dan tuan-tuan, begitulah bila kita pandang enteng terhadap keperluan beragama, maka kita akan cenderung untuk melakukan kesalahan-kesalahan besar semacam ini dalam keadaan kita langsung tak rasa bersalah. Sedangkan ini adalah kesalahan apa? Berkata dusta terhadap Allah. Sanggup menipu atas nama Allah. Kan? So, begitulah. Daripada ayat 72 tadi sampai 75 ini, dia adalah tentang prinsip-prinsip yang kita perlu tegakkan. Apa dia? Kita berbahagia dengan hidayah yang Allah beri. Ada teknik, taktik yang digunakan oleh orang lain terhadap kita supaya kita lebih berhati-hati. Dan yang ketiga, yang kita belajar malam ni adalah tentang bagaimana kita perlu berhati-hati dalam mengungkapkan, tak apa, sikit je ni, tak mengapa, sikit je. Sedangkan Allah akan ambil kira semuanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. So apa-apa perkara yang berkaitan dengan manusia lain, tolong selesaikan. Jangan tipu, jangan anggap remeh, jangan kata tak apa dia kafir, tak apa. Tak. Kalau hutang, tetap bayar hutangnya. Kalau menganiaya, tetap dikira menzalimi. Begitu. Tuan-tuan, terima kasih. 9.15, 9.16, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Ustaz ada masa nak buka sedikit soalan je. Next kuliah 9.30. Boleh. Silakan jemaah kalau ada apa-apa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kan ada seorang kawan tu Ustaz. Kawan saya baiklah, saya masa kerja-kerja kan. Dulu 3 kawan belajar melalui Google ni kan. Masa kerja dulu kita tak belajar kan. Ada satu kawan saya ni kan, saya ajak bagi link dia tak nak masuk Ustaz. Tapi macam saya dulu kan orang bagi link mula masa COVID, saya pun macam tu tak nak masuk tau Ustaz. Tak macam mana Allah buka hati saya, seronok belajar. Sampailah ni dengan Ustaz lagilah saya seronok. Rasa rugi. Tapi kawan saya ni Ustaz dah 3-4 kali saya bagi link ajak dia. Saya termasuklah belajar lah. Saya bagilah macam ada yang kuliah yang elok-elok saya rasa saya selalu tak miss kan. Tapi dia masih Ustaz jangan kata sedih lah Ustaz kadang. Yelah kita pun kalau masuk syurga kan kita pun nak ajak kawan-kawan kita kan Ustaz kan. Walaupun kita pun belum tentu masuk ke tidak kan Ustaz. Tapi kadang-kadang rasa terkilan lah Ustaz dia tak nak belajar Google Meet sebab saya kata dengan dia, ada tak wifi rumah? Dia kata ada.
Habis tu dia pun dah pencetkan saya lah kan. Habis dia tak jaga cucu. Saya kata ni banyak masa kan. Tapi macam mana Ustaz? Sebab dia duduk jauh, saya nak macam nak konsult setiap hari, saya takut lah dia macam kakak ni menyibuk je dengan macam tu. Saya takut Ustaz, macam tu macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Dah dia tak nak macam mana. Dia je. Dalam surah Ahqaf tu Allah disebut tentang apa tindak tanduk Nabi yang Nabi perlu buat. Antaranya ialah sampaikan je. Kalau dia tak nak, tak apa. Kita sampaikan je. Tak perlu kita desak ataupun paksa. You dalam hati kita memang nak Nabi dia nak orang-orang masuk Islam ni, dia punya hati tu sangat nak. Tapi Allah kata, lah, tugas kau sampaikan je. Nabi lebih teruja untuk orang masuk Islam berbanding kita. Tapi Nabi tetap go with the flow. Slowly. Sampaikan je. Kalau kita rasa ada manfaat, kita terus share link. Kalau kau ada masa, cubalah masuk. Lepas tu ada lagi kelas, share lagi. Kalau kau ada masa, cubalah masuk. Mana tahu kau ada lapang ke. Mungkin juga kelas kita ini tak kena dengan masa dia. Waktu dia lapang, masa yang lain. Waktu kita ada kelas, dia pula sibuk. Yelah nak berus gigi ke mungkin, nak ketik kuku ke mungkin. Dan sebagai orang yang mahu mengajak orang lain, kita perlu membina repo. Ejaannya macam tu, sebutannya repo. Repo ni apa? Kita kena tahu gerak geri dia, gerak kerja dia. Siang dia buat apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Dia ni jenis makan sayur sahaja ke, kan vegetarian, atau dia ni jenis apa, ada pantang larang dia ke, tak boleh nak nampak nombor 4 ke, takut sangat mati ke, bentuk macam tu. So daripada repo kenal orang tu lah. Kenal orang tu lah, baru kita tahu macam mana kita nak pujuk dia. Supaya dia tertarik, dia mahu. Sebab dia yang penting adalah macam mana nak mencetuskan mahu tu. Kalau sekadar kita bagi dia link, kita cuma nak, itu cuma supaya dia ada pengetahuan, dapat tahu. Tapi lepas tahu, dia ada satu lagi step supaya dia mula bergerak. Step dia apa? Mahu buat. So target kita ialah supaya kemahuan itu sentiasa subur. Mahu lagi, mahu tahu lagi dan lagi. Kita tak nak bila kita kelihatan seperti mendesak, akhirnya mula-mula dia rasa macam nak, tapi bila kita desak, dia rasa menyampah. Bila dia menyampah, dia akan mula tutup pintu. Kita tak nak macam tu. So tak apa. Kita mula slowly je. Tapi keep on going. Slowly tapi keep on going. Allah tidak melihat kita berjaya atau tak. Tapi Allah mahu lihat usaha kita itu. Satu step dan satu step. Boleh jadi dia tertarik dengan ilmu tentang Quran bukan daripada kita. Boleh jadi. Tapi Allah ambil kira usaha yang kita buat tu. Kan? Allah akan ambil kira usaha yang kita buat. Sebab tu, saya tidak kisah sangat kalau yang menonton ratusan orang atau 3 orang je dalam kuliah, tak mengapa. Sebab yang memberi hidayah tu Allah. Bukan saya. Kita hanya kongsi sesuatu daripada Quran dan kita harap ayat Quran itu sendiri yang menerobos ke dalam hati dia. Wallahu a'lam.
Masya Allah, cantik seterusnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Melalui apa tu talabur yang lepas dengan yang ni tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi ingkar dan mula-mula dengan apa arahan Nabi kan tentang perjanjian Hudaibiyah tu, yang menghairankan saya, macam mana orang Syiah tahu tentang perkara dalaman tu? Oh, okey. Kerana orang Syiah ni dia banyak ilmu. Orang-orang Syiah ni orang Parsi. Orang Parsi ni dia lahir daripada kuasa besar dunia. Dia lahir daripada kuasa besar dunia. Dulu hanya ada dua kuasa besar dunia. Satu Parsi, satu Rom. Dan daripada dua kerajaan besar dunia waktu tu, hanya Parsi yang tak pernah jatuh. Rom pernah jatuh, Parsi tak pernah. So bangsa ini dia sangat pentingkan ilmu. Sama macam Yahudi. Sama. Bijak, pintar, suaranya sedap-sedap. Mereka sendiri ada dia punya lenggok bahasa dia sendiri. Dan mereka memang orang yang suka mengkaji. Orang Parsi. Mereka inilah yang menyokong jadi Syiah. Menyokong Ali. Dan mereka kaji tentang Quran, kaji tentang sejarah Islam, lalu dia ubah fakta. Kemudian datangkan pula keraguan kepada orang Islam. Itu Syiah. Maknanya tak ada orang munafik lah di kalangan sahabat tadi Ada. Rasis. So Allah sendiri telah membersihkan kedudukan para sahabat. Problemnya, bila kita bawa bukti macam tu kepada orang Syiah, dia tak nak terima. Dia tak nak terima. Nasib dia lah tak terima. Kan? Tapi kita ada hujah dia. Dan daripada sekian banyak hadis Nabi tu, Syiah hanya terima daripada 4 orang sahabat je. So dia kata semua sahabat dah kafir. So kami hanya terima 4 orang sahabat. Antaranya Salman Al-Farisi sebab orang Parsi. Kemudian ada lagi 3 orang, saya lupa namanya, tapi salah satu tu Salman Al-Farisi. Ini dia yang masih Islam, yang tak kafir. Semua kafir, daripada Abu Bakar, Omar, Osman, semua kafir. Tu dahsyat Syiah. Ustaz, bahaya Ustaz bila sebenarnya sebab mindset tu, persepsi tu dah memang pangkah. So apa juga hujah yang kita cuba betulkan ke apa, macam Ustaz kata di awal tadi lah. Bila datang dengan persepsi yang tak baik tu, semua benda dia dah menolak. Masya-Allah, takutnya. Ustaz dah terlanjur Ustaz sebut pasal Syiah tadi. Saya tidaklah nak cerita pasal Syiah, tapi saya nak tahulah. Semua ke Syiah ni salah ataupun ada yang Syiah ni betul? Maksud betul tu macam mana? Maksudnya yang diiktirafkan, maknanya ada di kelompok-kelompok Syiah tu, dia memang mendamba-nambakan Ali, tapi ada setengah kelompok dia mendambakan Ali tetapi juga menghormati Abu Bakar. Dia tidak ortodok, tidak taksub dengan Ali je. Adakah dalam Syiah ni ada kelompok-kelompok yang masih dalam macam kita apa kita punya ni, Ahli Sunnah. dalam kita punya ni lah, kita punya kepercayaan, kita punya ikutan ni, Sunnah Al-Jamaah. Sunnah Al-Jamaah. Dalam sunnah kita. Dia Syiah Isna Asyariyah. Syiah Imam 12.
Itu yang paling rapat, paling dekat dengan kita. Hmm. Cumanya dalam Syiah ni, dia punya rukun iman, salah satu daripada rukun iman dia ialah taqiyah. Taqiyah. Taqiyah ni apa? Dibenarkan menyatakan sesuatu yang berbeza daripada niat. Dan kata lain, boleh berbohong. Taqiyah. Di mulut sebut lain, hati cakap lain. Boleh. Taqiyah. So kita tak, benda berkaitan dengan hati ni, kita tak boleh nak judge. Tapi kalau itulah rukun iman mereka, dibenarkan berbohong, dibenarkan taqiyah, apa yang kita harapkan benda yang betul daripada mereka? Kan? Kalau dia kata, oh saya memang sokong Ali dan saya juga sokong Abu Bakar. Ya ke engkau sokong Abu Bakar? Buktinya? Kenapa Abu Bakar dia, Omar? Tu Aisyah tu. Dia dalam solat dia pun, dia doa laknat kepada Omar dan Abu Bakar. Kita boleh berpada ke dengan orang yang dalam solat dia, dia baca doa laknat kepada ibu kita? Aisyah tu ibu kita. Dalam solat dia, dia doa laknat pada Aisyah. Mak kita kot. Kan? So, itu bentuk Syiah ni. Kalau misal kata, yelah ada ulama-ulama contemporary, ulama-ulama terdahulu yang mahu membina tali persamaan antara ahli sunnah dengan Syiah. Dia kata Syiah ni dia tak kufur. Dia cuma berbeza pendapat je. Dia dikira mazhab, salah satu mazhab je. Tapi sebahagian besar kata tak. Syiah bukan macam tu. Ya Tuhan sama tapi pendapat dia tentang sahabat berbeza. Kan? Cuma ada ulama yang kata begini. Kita kena letakkan prioriti dalam menentukan siapa yang kita perlu tentang. Prioriti dalam menentukan siapa yang kita perlu tolak dan menentang. Prioriti pertama ialah orang kafir. Settle orang kafir baru Syiah. So jangan anggap Syiah ni jadi musuh dulu. Orang kafir dulu. Gitu. So walaupun kita tak setuju dengan dia, tapi sekurang-kurangnya dia masih lagi beriman dengan Tuhan yang satu. Itulah yang menyelamatkan tidak berlaku pertembungan besar antara Muslim dengan Sunni. Tapi part dia laknat sahabat, yang tu kita tak boleh terima lah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita dah masuk ke waktu seterusnya dah ni. Kita tamat sampai kat sini malam ni Ustaz ya. InsyaAllah. Boleh? Barang pertanyaan ataupun perkongsian kita bawa ke slot akan datang insyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira jazak pada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri yang telah berkongsi sebahagian lagi tadabbur surah Ali Imran pada ayat 72 hingga 75 malam ini. Pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis sehingga Al-Fadhil Ustaz memberikan contoh-contoh pengkaji bukan Islam yang cuba mengkaji Al-Quran dengan tujuan mahu mencari salah tentang agama kita yang akhirnya mereka sendiri beriman pada Allah dan Rasulullah SAW. Indahnya kebenaran Al-Quran, mukjizat yang mampu mengubah hati-hati yang kufur. Apapun jangan mudah taksub pada makhluk sehingga tidak nampak lagi peringatan, penawar, petunjuk dan rahmat dari Allah SWT melalui Al-Quran. Mohonlah kepada Allah agar diberi kemanisan dan berilmu, kenikmatan dan beramal. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik dan diberikan sebaik-baik kefahaman dalam kita berjalan sebagai seorang penuntut ilmu. Amin ya Rabb.
Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. InsyaAllah sebentar saja lagi telah pun memasuki waktu pada kuliah malam ini, penutup kuliah Gemenur Iman. Sambungan pengajian tafsir kitab Nurul Ihsan jilid 4 bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Sambungan surah Al-Hujurat. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, minta maaf. Waalaikumsalam.